Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama dan selamanya kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama pada pagi ini untuk kita mengisi ruang waktu kita di bulan Ramadan dengan amalan-amalan sebelum kita biasa kita isikan dengan Al-Quran, dengan solat-solat sunat, dan sekarang ni kita isikan juga masa kita dengan menghadiri majlis ilmu secara online ataupun atas talian ni, mana pada masa kita tengah hadapi cabaran COVID-19 ni, kita masing-masing di rumah tidak boleh adakan majlis secara fizikal. Majlis ilmu secara online ni menjadi alternatif lah untuk kita memenuhi keperluan menuntut ilmu kan. Jadi insyaAllah pada pagi ini kami daripada Faizal Suandi membawakan kepada anda seorang yang tidak asing lagi dari Faizal Suandi juga. Sebelum ni pernah banyak kali kami bekerjasama dengan beliau, iaitu Ustaz Abdul Rahman Syahni pada pagi ini insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada pagi ini Ustaz akan berkongsi dengan kita sebuah kupasan buku daripada Syekh Samih Qurayyim bersama Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Jadi sebelum saya menyerahkan majlis kepada Ustaz, eloklah suka saya untuk ceritakan serba sedikit tentang diri penceramah kita pada pagi ini insyaAllah. Beliau merupakan lepasan sarjana muda Syariah and Islamic Studies dari Yarmouk, Jordan. Kemudian beliau meneruskan lagi pengajian di bahagian Masters dalam bidang Islamic Finance Practice dari INSEF, dan beliau pernah bertugas di Affin Islamic Bank sebagai seorang Syariah Officer, dan kini beliau bertugas di RHB Bank. Beliau juga merupakan seorang penulis dan telah menghasilkan beberapa karya buku, di antaranya Perjalanan Menuju Tuhan dan Pimpin Aku ke Syurga. Jadi insyaAllah pada pagi ini, tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis kita kepada Ustaz Abdul Rahman insyaAllah. Saya tafadhal masykur. Terima kasih kepada saudara Widat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Hadirin yang dikasihikan Allah SWT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita menjadikan setinggi rasa syukur kepada Allah SWT kerana Allah mengizinkan kita untuk meluangkan masalah pada pagi Ramadan kita, pagi Ahad ni, untuk kita sama-sama mengisilah, terutamanya berkaitan dengan kehidupan Nabi di dalam Ramadan. Jadi mudah-mudahannya buku yang saya nak kupas ni ada manfaatnya lah untuk kita semua dalam memahami, menghayati dan merasailah kehidupan, pengorbanan, perjuangan Nabi Muhammad SAW khususnya di dalam bulan Ramadan yang mulia ni. Jadi saya pergi kepada buku yang nak kupas ni teruslah. Buku ni tajuk dia adalah Ma'an Nabi fi Ramadan, iaitu bersama dengan Nabi di dalam bulan Ramadan. Tulisan Samih Qurayyim. Dia ni ada nampak dia lebih kepada seorang pemikir lah, dan banyak buku-buku dia yang dia tulis
ada juga ditulis berkaitan dengan Islamiyat ataupun Islamization lah. Dan kalau UIA mungkinlah familiar dengan istilah ni kan, Islamization kan, Islamisasi kan. Kemudian ada lagi lah banyak buku-buku dia. Dia menulis tentang pemikir-pemikir seperti Taha Hussein dan sebagainya. Dan dia juga ada menulis beberapa buku sejarah dan sirah, dan ni salah satunya lah, iaitu buku Ma'an Nabi fi Ramadan, bersama dengan Nabi di dalam Ramadan. Buku ni diterbitkan pada tahun 1989, dan kalau kita tengok selepas-lepas tu pun ada buku yang lebih tajuk dia lebih kurang sama lah macam tajuk buku ni, dan ditulis oleh penulis-penulis yang lain. Cuma yang saya memilih buku ni kerana kerana bagi saya dia punya explanation ataupun penerangan cara pembawaan isi dalam buku ni sangat menarik lah dan menyentuh perasaan kita lah. Kerana dia membawa sudut kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada sebelum kefarduan sehinggalah apa yang berlaku sepanjang hayat Nabi Muhammad SAW di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Okay. Baik, jadi saya kongsikan sikit demi sedikit lah insya-Allah apa yang faedah yang kita boleh dapat daripada buku ni. Buku ni ada beberapa bab lah. Cuma dia memulakan buku ni dengan dia menceritakan tentang puasa sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu saya sebut tadi penulis ni dia memulakan cerita tentang Ramadan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebelum daripada kehidupan Nabi lagi, sebelum daripada kefarduan puasa tu lagi. Jadi saya pergi kepada bab yang pertama dulu. Kita ada masa sampai pukul berapa ni? Supaya saya tak terlajak lah. 12 ke boleh? Lebih kurang di situ. Okey, baik. Jadi pertama, puasa sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Samih Quraim ni dia menyebut dalam buku dia antara adat Arab jahiliah pada ketika sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ni, mereka memang akan berpuasa pada pertengahan Sya'ban lah, tapi sudah tentu cara berpuasa tu berbeza lah, dan mereka berpuasa tu dengan sebab untuk cara mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka lah, yang di sekeliling Kaabah pada ketika itu kan, iaitu berhala-berhala. Sebabnya biasanya Ramadan ni berlaku pada musim panas, dan selepas tu akan datang musim kita kata musim bunga kan. Jadi mereka nak mendoakan, maksudnya melalui puasa mereka ni sebagai salah satu kita kata cara mereka mengharaplah daripada Tuhan-Tuhan mereka supaya mereka dikurniakan kesuburan dari sudut harta mereka, kemudian apa yang mereka miliki, perniagaan mereka. Jadi itu maksudnya mereka sebelum datangnya Islam ni pun mereka telah berpuasa lah, tapi dengan cara mereka sendirilah. Dan Samih Quraim ni juga dia turut membahaskan lah, dia turut membincangkan makna puasa ni yang difahami dalam masyarakat Arab jahiliah pada ketika tu. Jadi antaranya dia sebutkan yang pertama adalah al-imsak anil harakah. Maksudnya puasa ni adalah seseorang tu dia menahan diri dia daripada bergerak. Dia ada sebutlah beberapa syair, misalnya dipetik syair, dia kata dalam syair tu menyebutkan tentang seekor kuda, tapi kuda tu dia tidak bergerak, maka dia diistilahkan sebagai kuda yang dalam keadaan siyam, dalam keadaan puasa lah. Tapi puasa pada istilah mereka pada ketika itulah. Tapi bila datangnya Al-Quran, datangnya Islam, puasa tu dia diberikan satu definisi yang lain lah. Dan bahkan dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran menyebutkan beberapa definisi puasa yang secara bahasanya lah. Dan contohnya dalam surah Maryam kan, kalau kita tengok kisah Maryam tu,
inni nazartu lirrahmani shauma, maksudnya bila apa tu cerita tentang Nabi Zakaria kalau tak silap, maksudnya bila dapat anak, inni nazartu lirrahmani shauma, maksudnya kalau diberikan anak dia bernazar untuk berpuasa, dia bernazar untuk berpuasa. Jadi puasa kat situ bukanlah puasa macam yang kita buat ni, tapi puasa yang disebut dari situ adalah al-imsak anil kalam, ataupun dia diamlah, maksudnya dia tidak bercakap banyak dengan orang ramai. Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya, kan ayat tu, maksudnya aku bernazar untuk berpuasa kepada Ar-Rahman dan aku tidak akan bercakap dengan siapa-siapa. Maksudnya puasa dia tu adalah yang itulah dalam kerangka tidak bercakap dengan siapa-siapa. Kemudian dia juga menyebut tentang, Syekh Samih Quraimi juga bawa tentang nas-nas daripada Bible lah tentang puasa. Maksudnya dalam masyarakat Yahudi, masyarakat Kristian pun dah familiar lah, ataupun tahu tentang ibadah puasa ni, dan mereka pun telah melakukan ibadah puasa ni. Bahkan ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang kedudukan Ramadan ni dan kitab-kitab samawi lah. Maksudnya kitab-kitab ni diturunkan kebanyakannya dalam bulan Ramadan. Sebagai contohnya satu hadis disebutkan nazalat suhuf Ibrahim awwala lailah min Ramadan. Maksudnya suhuf Ibrahim diturunkan pada hari pertama Ramadan. Kemudian panjang lagi sambungan hadis ini dalam bahasa Arab dia, cuma saya sebut dalam terjemahan dia lah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada 6 Ramadan. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada 12 Ramadan, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa di salas asyarat khalat min Ramadan, maksudnya dalam 18 Ramadan lah, dalam 18 Ramadan. Dan Al-Quran Al-Karim pun turun pada bulan Ramadan. Maksudnya awal penurunan Al-Quran itu adalah pada bulan Ramadan. Jadi kat situ maksudnya dia membawakan hadis ni. Hadis ni ada pelbagai riwayat lah, ada yang dhaif, ada yang status dia okey. Maksudnya kebanyakan kitab-kitab samawi ni turun di dalam bulan Ramadan. Jadi menunjukkan kedudukan bulan Ramadan ni yang tinggi lah. Kemudian itu yang pertamalah, dia menceritakan tentang puasa sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebelum Nabi Muhammad SAW ni mendapat wahyu, telah berlakulah kefasadan, kerosakan di sepenanjung Arab, bahkan di Rom dan Parsi itu sendiri, yang pada ketika tu Rom dan Parsi ni merupakan dua kekuatan utamalah dua kekuatan tamadun utama di dunia pada ketika itu. Kenapa saya sebut tentang Rom dan Parsi ni? Kerana sekejap lagi kita akan tengok macam mana kehidupan Nabi Muhammad SAW di dalam bulan Ramadan ni, dia sehingga ada kesanlah kepada kedua-dua tamadun ni, dan kerana kerosakan yang berlaku ni, maka pada ketika tu Nabi Muhammad SAW dia mengasingkan, baginda mengasingkan diri di Gua Hira, kisah yang kita selalu dengar kan. Dan wahyu turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bila wahyu turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW, inilah wahyu yang pertama lah. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis, ja'ani Jibril alaihi salam wa ana naim yanmatu min dibaj fihi kitab faqala iqra qultu ma ana biqari. Dia maksudnya Jibril sallallahu alaihi wasallam, kemudian wahyu hadis yang kita selalu dengar lah kan, Nabi Muhammad SAW didatangi Jibril, kemudian Nabi Jibril ni minta Nabi Muhammad SAW membaca Iqra'an. Kemudian Nabi Muhammad kata ma ana biqari'an. Ma ana biqari' ni pun ada pelbagai tafsiran lah. Dan ada yang kata aku tak tahu membaca, yang itu kita selalu dengar kan, sebab tu digelar sebagai Nabi Ummi kan. Ada tafsiran pula yang mengatakan makna Nabi Qari ni, aku nak baca apa kan, tak tahu nak baca apa, tak ada bagi apa nak baca kan. Jadi
Nabi tafsiran yang kebanyakan tu adalah makna Nabi Qari itu adalah aku tak tahu bacalah kan. Kemudian malaikat membacakan kepada dia 5 ayat pertama lah daripada surah Al-Alaq tu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kemudian inilah 5 ayat yang pertama yang turun di dalam bulan Ramadan lah. Memang turun di dalam bulan Ramadan. Cumanya pada waktu itu belum adalah kefarduan puasa kan. Kemudian ibadah puasa, ibadah solat tarawih apa semua ni tidak adalah sebab Nabi Muhammad SAW pada ketika wahyu ini diturun, dia barulah dilantik menjadi Rasul. Dan dekat sinilah dia Syekh Samih Ibrahim ni membawa pendetilan menceritakan sikitlah tentang selepas berlakunya penurunan wahyu yang pertama ni, Sayyidatina Khadijah kan, isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia membawa Nabi ni berjumpa dengan pakcik dia ataupun ibnu ammihi, sebenarnya sepupu dia, Waraqah bin Naufal. Kerana Waraqah bin Naufal termasuklah di kalangan ahli kitab lah pada ketika tu kan, ataupun seingat saya dia adalah orang yang berpegang dengan agama Hanif. Allah lah, itu kita boleh cek balik. Tapi dia menceritakan tentang Sayyidatina Khadijah bawa Nabi Muhammad bertemulah dengan Waraqah bin Naufal ni, yang mana Waraqah bin Naufal ni akhirnya memberitahulah bila diceritakan apa yang berlaku atau malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW tu, maka Waraqah kata inilah namus, maksudnya malaikat Jibril yang samalah yang telah mendatangi Nabi Musa alaihissalam kan. Dan daripada peristiwa ni, peristiwa penurunan wahyu ni yang berlaku di dalam bulan Ramadan, dia menunjukkan tentang basyariyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Maksudnya Nabi ni ada sudut kemanusiaan dia, ada sudut manusia dia lah. Maksudnya Nabi ni adalah manusia seperti kita lah. Kerana apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu yang pertama, dia berasa takut kan, dia berasa resah, dan sebab dia lah dicampur dengan malaikat Jibril, peluk dia kan. Kemudian suruh dia baca, dia pun tak kenal siapa malaikat Jibril ni. Dan akhirnya dia cepat-cepat balik, dan kita tahu apa yang berlaku selepas tu. Bila balik Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Khadijah tengok Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kata zamiluni, maksud selimutkan aku lah kan, selimutkan aku kan. Kerana betapa dia takutnya pada ketika tu. Dan dekat situlah Sayyidatina Khadijah menenangkan dia. Dan cumanya Syekh Samih dia menyebutlah, dia kata memanglah kat situ menunjukkan ada sisi manusia Nabi Muhammad SAW ni. Cumanya baginda dengan kita kerana ruhnya tu telah menguasai jasad dia. Sadat ruhuhu jasadahu. Maksudnya dia punya rohani dia tu kan, kedekatan hubungan dia dengan Allah SWT dalam jiwa dia tu lebih dominan lah daripada keinginan jasad dia. Dibanding kita manusia juga kan, tapi kadang-kadang keinginan kita ni sebagai seorang manusia tu selalu mengalahkan keinginan rohani, keinginan hati untuk balik kepada Allah SWT. Kemudian safa'un nas wa taharatul qalb. Nabi ini mempunyai hati yang bersih, suci, dan akhlak yang baik, dan sebagaimana disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran sendiri, innaka la'ala khuluqin azim. Allah mengiktiraf Nabi Muhammad SAW ni sebagai orang yang ala khuluqin azim. Bukan setakat memiliki akhlak yang mulia, tapi ala khuluqin azim, dia berada di atas lagi akhlak yang mulia. Maksudnya Nabi itu lebih mulia lagi. Kata-kata betapa mulianya Nabi Muhammad SAW ni kan. Kemudian itu wahyu yang pertama lah yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Dan turunlah juga wahyu-wahyu yang lain, dan antaranya ayat yang kita biasa juga dengar selepas penurunan wahyu yang pertama, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muddatsir qum anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan
turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan turun dalam keadaan yang sangat berat lah pada ketika tu. Pada ketika tu Nabi Muhammad SAW tengah tidur kan, dan Sayyidatina Khadijah tengok Nabi terjaga, dan Sayyidatina Khadijah minta Nabi tidur balik lah, bagi tahu Nabi tidur balik kan. Tapi Nabi SAW cakap kepada Khadijah, in qada ya Khadijah ahdun naum warrahah faqad amarani Jibril an aquma fa anzirin nas wa an ad'uhum ila Allah wa ibadati. Maksudnya dia kata kepada Khadijah, wahai Khadijah, telah tamatnya waktu tidur, telah tamatnya waktu rehat, telah habisnya waktu rehat. Jibril telah datang kepada aku, mengarahkan aku untuk bangun dan memberi peringatan kepada manusia dan mengajak mereka kepada Allah SWT dan menyembahnya. Jadi itu maksudnya, bila sampai saja ayat tu Nabi SAW terus disahutnya tu kan. Tapi macam mana pula kita boleh letakkan diri kita lah bila kita baca ayat tu dalam surah Al-Muddathir kan. Mungkin ada yang khatam Al-Quran sepanjang Ramadan ni. Bila kita melalui ayat-ayat tu, setakat mana hati kita menyahut seruan-seruan Allah SWT yang ada di dalam ayat tu untuk kita laksanakan kan. Jadi itu satu hikmah yang kita boleh tengok lah, macam mana Nabi SAW bila dapat saja ayat tu terus dilaksanakan. Jadi itu kaitan dengan wahyu. Kemudian diceritakan juga Syekh Sami menyentuh juga tentang berkaitan dengan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Al-Quran ni nanti dia akan menjadi satu sumber yang menjadi sumber utama kekuatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, kemudian kepada umat yang mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila menyebut tentang Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia membawa kata-kata daripada Syekh Sya'rawi lah. Kata-kata daripada Syekh Sya'rawi berkaitan dengan definisi mukjizat ni lah. Antaranya dia menyebut hiya kharqu linawamisil kaun aw linawamis al-kaun aw liqawanin at-tabi'ah. Maksudnya benda yang mencanggahi kebiasaan lah, benda yang mencanggahi kebiasaan. Dan Allah beri, kata Syekh Sya'rawi lagi, Allah beri Al-Quran ni untuk menunjukkan manhaj dia, manhaj Allah Subhanahu Wa Taala, jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sistem Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian mengukuhkan orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, serta membuktikan kepada manusia yang inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Kerana sebagian orang mungkin kata Al-Quran ni adalah rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, sebagaimana diklaim oleh orientalis kan. Tapi bila kita tengok antara ayat-ayat dalam tu, mustahil itu adalah rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, sebagaimana kita tengok dalam surah Abasa, surah yang kita biasa baca, Abasa wa tawalla, menegur tentang Nabi yang bermasam muka kan, atau berpaling muka kan, kepada seorang sahabat lah, Abdullah ibnu Umi Maktum kan. Pada ketika tu yang cuba bertanya kepada Nabi lah tentang Islam, tapi Nabi sedang fokus kepada dakwah kepada pembesar Quraisy ni kan. Tapi Allah SWT menegur Nabi Muhammad SAW tentang kes tu lah. Dan kalau kata Nabi Muhammad SAW yang maksudnya Al-Quran ni datang daripada Nabi Muhammad SAW, direka oleh Nabi SAW, sudah tentulah tak akan ada ayat lah menegur tentang Nabi Muhammad SAW ni kan. Sudah tentulah ayat-ayat mengangkat Nabi Muhammad SAW sahaja. Tapi tak kan, kerana Al-Quran ni datang dari Allah, maka itu terbuktilah dia bukan ciptaan Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat ni juga Syekh Samir dia mendetailkan lah, dia menyebut macam mana mukjizat ni datang sesuai dengan kaum Nabi tersebut pada waktu tu. Contohnya dibagi kaum Nabi Musa AS ni terkenal dengan sihir, dan di zaman Nabi Musa AS tu disebut sebagai zaman sihir lah, asrus sahrah, dan zaman sihir. Dan sebab tu Nabi Musa AS ni salah satu mukjizat dia adalah dia diberi tongkat yang boleh menjadi ular kan, yang mana dengan tongkat dia ni akhirnya mengalahkan tongkat-tongkat ular-ular ahli sihir Fir'aun, yang mana akhirnya ahli sihir Fir'aun ni akhirnya lepas kalah tu je terus beriman kan. Sebab mereka tahu bahawasanya mustahil ada sihir yang macam ni. Dan ini bukan sihir, melainkan ini datang daripada Tuhan lah yang menciptakan alam. Kemudian Nabi Isa AS juga
Syekh Samih membuat contoh yang lain lah. Dia kata terkenal zaman itu dengan kemajuan taqaddum at-tib, kemajuan perubatan. Maka antara mukjizat Nabi Isa AS ni, dia boleh menyembuhkan orang yang sakit, orang yang sopak, kemudian orang yang buta, kemudian antara mukjizat dia juga dengan izin Allah SWT, dia boleh menghidupkan baliklah orang yang mati, tapi bukan dia yang hidupkan lah, maksudnya dengan izin Allah SWT. Jadi maksudnya mukjizat tu untuk mencabar dan mengalahkan apa level pemikiran umat ataupun kaum pada ketika tu, supaya mereka tunduk dengan apa yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut. Sama juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dan bila kita tengok kaum dia ni terkenal dengan fasahah. Fasahah maksudnya dari segi kehebatan sastra Arab mereka, perkataan-perkataan yang mereka gunakan, kan. Bahkan orang yang belajar dalam bidang bahasa Arab kan, hingga ini belajar tentang syair jahili kan. Syair-syair zaman jahiliah, maksudnya syair itu diwarisilah dengan kekuatan perkataan sastra Arab yang ada pada masyarakat Arab pada ketika itu. Tapi jadi dengan disebabkan itulah Nabi Muhammad SAW ni, mukjizat dia dah Al-Quran. Al-Quran ni lebih afsah daripada, lebih hebat daripada kehebatan orang Arab ni dalam bersyair, dalam menggunakan bahasa kan. Dan bila Al-Quran turun ni, kata Syekh Samih, sebelum ni kan orang Arab ni memang hebat lah dari sudut bahasa dia apa semua. Cumanya mereka tidak ada satu tempat yang menjadi sandaran lah. Dan bila Al-Quran turun, Al-Quran menjadi sandaran kepada bahasa Arab tu sendiri. Al-Quran menjadi sandaran kepada bahasa Arab, yang mana dari sudut nahunya, dari sudut sorafnya, akhirnya rujukan tu adalah kepada Al-Quran tu sendiri. Jadi segala kehebatan bahasa tu bila Al-Quran turun, kehebatan bahasa Arab ni disandarkan kepada Al-Quran kan. Bukan Al-Quran, kehebatan bahasa Al-Quran tu disandarkan kepada bahasa Arab yang digunakan oleh masyarakat Arab pada ketika tu, tapi bahasa Arab yang mereka gunakan akhirnya disandarkan kepada kehebatan Al-Quran tersebutlah. Maksudnya Al-Quran tu memang mukjizat lah, betul-betul datang daripada Allah SWT. Jadi itu dia menyentuh tentang Al-Quran. Dan kita yang membaca Al-Quran ni di dalam bulan Ramadan itu utamanya, yang terkenal dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, maka kita nak kena memanfaatkanlah Al-Quran ni untuk kita memahami dia kan. Kerana kita ni lebih-lebih lagi lah, kita ni orang Melayu kan, mungkin ada banyak perkataan yang kita tidak faham. Kalau boleh kita cuba nak fahami Al-Quran ni supaya lebih dekat dan kita pun dapat beramal dengan Al-Quran tersebut. Kemudian Syekh Samih dia menyentuh tentang peristiwa yang lain lah, berlaku dalam bulan Ramadan tahun ke-10 Nabi Muhammad SAW, iaitulah kewafatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha lah, kewafatan isteri baginda Nabi Muhammad SAW sendiri, yang sangatlah baginda cintai, baginda sayangi. Kerana pada ketika Sayyidatina Khadijah ni masih berada dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW tidak kahwin dengan siapa-siapa yang lain lah, tidak kahwin dengan wanita-wanita yang lain. Dan ini ada beberapa kedudukan lah Khadijah yang istimewa di sisi Nabi Muhammad SAW. Disebutlah dalam buku ni, antaranya kedudukan yang tadilah berkaitan dengan wahyu tadi. Khadijah ketika Nabi Muhammad SAW balik saja dalam keadaan ketakutan tadi kan, dalam peristiwa wahyu yang pertama turun tu, Khadijah terus kata kepada Nabi Muhammad SAW, ini kita tengok kebijakan Sayyidatina Khadijah dalam berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tak tanya banyak kan, kenapa ni, apa jadi kan, apa masalah kan, kenapa takut ni kan. Dia tak tanya dulu kan. Tapi dia kata, wallahi la yukhzika Allah abada. Maksudnya Allah takkan hinakan kau selama-lamanya. Maksudnya Allah akan muliakanlah kau ni kan. Innaka latasilur rahim wa tusaddiqul hadis wa tahmilul kal wa tuqrid dhaif wa tu'ina ala nawaibil haq. Dia Sayyidatina Khadijah kata, engkau ni menyambung silaturahim, baik dengan orang, bercakap benar kan. Kemudian melayan orang dengan baik, melayan tetamu dengan baik, kemudian membantu orang yang memerlukan pertolongan. Maksudnya Nabi Muhammad SAW dia menyebutkan pula tentang kebaikan Nabi Muhammad SAW ni, untuk meyakinkan bahawa Nabi Muhammad SAW ni tidak akan dikenakan apa-apa benda yang tak elok lah kan. Kerana dengan kebaikan dia tu Allah akan menjaga dia.
itu nampak kebijakan Sayyidatina Khadijah anha sebagai isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah bila wafatnya Khadijah pada tahun ni, maka tahun tu dah disebut sebagai Amul Huzun kan, tahun kesedihan. Tahun kesedihan ditambah pula dengan kematian pakcik baginda Nabi Muhammad SAW iaitu Abu Talib. Kemudian juga antara apa tu kebaikan ataupun kedudukan Khadijah ni juga yang lain, yang Muhammad SAW ni, dia adalah orang yang awal lah menyahut dakwah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bila Nabi dapat sahaja dakwah dan Khadijah tahu daripada Waraqah tadi bahawasanya ini adalah Jibril yang mendatangi Musa dan sama juga mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mengutuskan baginda sebagai Rasul, maka pada ketika tu Khadijah terus dia menyahut, ana astajib ya Muhammad fad'uni qabla an tad'u ayya insan. Maksudnya akulah orang yang pertama yang akan menyahut dakwah engkau wahai Muhammad. Ni tengok ketaatan, kesetiaan seorang isteri Islam, dia suami dia dapat satu seruan kebaikan dan mengajak pula isteri, memberitahu kepada isteri dia tahu, maka dia offer diri dia dulu kan untuk ikut kan. Dia tidak tangguh-tangguh lagi ataupun dia tidaklah memperlekehkan suami dia kan. Wa inni la muslimatul lak musaddiqatul bi risalatik bi rabbik. Aku akan berserah kepada engkau muslimah, menjadi seorang muslimah, kemudian membenarkan risalah yang diberikan kepada engkau, kemudian beriman kepada Tuhan kau lah, iaitu Allah SWT. Kemudian juga disebutkan bahwasanya Jibril pernah sampaikan salam Tuhan, sampai salam Allah kepadanya, inna Jibril alaihissalam atau Rasulullah SAW faqala ikri Khadijah assalam min rabbiha. Maksudnya sampaikanlah salam kan Khadijah, sampaikanlah salam kepada Khadijah daripada Tuhannya, daripada Allah SWT. Ini special lah kan, Allah sendiri bagi salam kepada Khadijah. Kemudian pernah ada Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW ni pernah ada anak lah, tapi mereka ada ramai anak lah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah ni ada ramai anak, cuma ada anak tu yang dia tidak sempat habis menyusu, kemudian meninggal dunia. Dan pada ketika tu Khadijah sangat sedih. Kemudian Nabi cakap kepada Khadijah, inna lahu murdi'an fil jannah. Maksudnya dia ada orang yang akan menyusulah anak ni di syurga kelak. Jadi Khadijah bercakap, maksudnya kalau macam tu maksudnya ringanlah sikit kan, kesedihan dia kata. Kemudian disebut juga diriwayatkan dalam hadis ni, syi'ta asma'tuki sautahu fil jannah. Maksudnya Nabi kata kepada dia, kalau nak aku boleh dengarkan suara anak yang meninggal ni lah di syurga. Tapi Khadijah tak minta lah tu. Nabi Khadijah kata faqalat bal, aku membenarkan Allah dan Rasulnya lah. Maksudnya dia percayalah apa yang Nabi Muhammad SAW cakap tu. Maksudnya dia tidak ragu-ragu kan, tidak perlu sampai nak kena bukti lah ada suara tu. Bahkan ada satu peristiwa yang lain pula, ni selepas kewafatan Khadijah lah, Nabi Muhammad SAW telah mula berkahwin dengan ramai wanita. Aisyah kan, ni kita tahulah kan, Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Aisyah ni pada umur yang muda juga, dia cepat cemburu lah kan. Dan ada satu kisah disebut dalam hadis, maksudnya Nabi Muhammad SAW ni dia selalu sebut nama Khadijah kan. Maksudnya hampir-hampir lah setiap kali dia keluar rumah mesti dia akan sebut Khadijah, tentang nama Khadijah, memuji nama Khadijah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW ni dia berterusan buat baik kepada kawan-kawan baik Khadijah lah, kawan-kawan baik Sayyidatina Khadijah ni. Jadi Aisyah bila dengar Nabi Muhammad SAW selalu sebut nama Khadijah ni, dia cemburu lah kan. Orang tu dah tak ada tetapi masih menyebut nama lagi. Jadi dia cemburu, apa yang hebat sangat Khadijah ni kan, apa yang special sangat kan. Kemudian Khadijah ni pun, Aisyah ni pun cakap dalam riwayat disebut fa'adrakani al-ghirah.
dia rasa cemburu. Faqultu hal kanat illa ajuzan. Apa tu? Apa Aisyah kata ni ajuzan lah, orang yang orang tua, orang tak larat lah. Riwayat yang biasa kita dengar, Nabi kahwin dengan Khadijah pada umur dia yang telah lanjut lah kan. Umur dia telah lanjut. Jadi Aisyah cakap macam tu. Kemudian Aisyah cakap lagi, faqad abdalakallahu khairan minha. Allah telah gantikan kau Khadijah ni dengan orang yang lebih baik lah daripada Khadijah ni. Dan disebut dari riwayat ni faghadib alaihi wasallam. Rasulullah marah, sangat marahlah. Hatta ihtaza muqaddima sya'ruhu min al-ghadab, sangat marah. Thumma qala, kemudian Nabi SAW cakap, la wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Amanat bi id kafara an-nas wa sadaqatni id kadzabani an-nas wa razaqani Allahu minha auladan id harramani auladan nisa. Maksudnya dia kata, demi Allah, Khadijah ni tidak digantikan oleh Allah dengan sesiapa pun yang lebih baik daripada dia. Macam tu sekali, direct tu Nabi bagi tahu kepada Aisyah kan. Tak ada siapa yang lebih baik daripada Khadijah ni, Nabi kata. Nah, Khadijah ni beriman kepada aku ketika manusia mengkufuri aku kan, membenarkan aku ketika manusia mendustakan aku. Kemudian dia pun memberikan harta dia untuk digunakan jalan dakwah ni. Kemudian Allah memberikan daripada hasil perkahwinan antara Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah ni anak-anak lah, yang mana dengan kebanyakan isteri dia yang lain ni tidak dikurniakan anak lah. Jadi tu, maka selepas tu Aisyah sebut dia tak lagi sebut benda yang tak elok lah pasal Khadijah. Sebab dia tahu maksudnya memang special betul lah Khadijah ni di sisi Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah Khadijah ni dalam bulan Ramadan pada tahun ke-10 ni sangat memberikan kesan yang hebat kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana dia bukan sekadar isteri, tapi dia teman hidup, teman dalam dakwah, dan kemudian dia yang memahami perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melengkapi keperluan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menguruskan anak-anak ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibuk dakwah. Jadi ini maka Khadijah memiliki kedudukan istimewa di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan juga bahawasanya Jibril, peristiwa yang seterusnya adalah Jibril mengajarkan solat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan jugalah. Maksudnya mengajarkan solat ni, kita tahulah peristiwa Isra' dan Mi'raj tu adalah peristiwa yang diturunkan wahyu, diberikan arahan untuk solat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, solat itulah cara menunaikan solat tu macam mana, maka disebutkanlah dalam Syekh Samih dia memetik daripada kitab Imam Asy-Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i memetik daripada Ibnu Abbas yang menyebut bahawasanya ammani Jibril ala babil Ka'bah marratain fa shalla az-zuhru hina kana al-fai' mithlu ash-shira' thumma shalla al-'asr hina kana kullu shay'in biqadri dhillihi wa shalla al-maghrib hina aftara as-sha'im. Okey, jadi daripada sinilah maksudnya panjang lagi disebut yang riwayat ni. Cuma kat sini nak highlight bahawasanya Jibril tu datangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua kali di pintu Kaabah, dan salah satu disebut dalam riwayat ni wasallal maghrib hina aftara as-shaim. Maksudnya setiap waktu solat tu semua Nabi solat dengan malaikat Jibril lah. So Jibril mengimamkan untuk menunjukkan cara solat Isyak, solat Zuhur, solat Asar, solat Maghrib, solat Subuh. Jadi dalam riwayat ni sebutkan wasallal maghrib hina aftara as-shaim. Maksudnya ditunaikan solat Maghrib tu ketika orang berbuka puasa. Dan wasalla subuh summa shalla subh hina hurima at-ta'am wa syarab 'ala as-shaim. Kemudian solat subuh pula ditunaikan ketika diharamkan makan dan minum ke atas orang-orang yang berpuasa. Jadi dalam riwayat ni disebutkan tentang orang yang berpuasa, maka sebab itulah disebutkan bahawasanya Jibril datang mengajarkan solat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni di dalam bulan Ramadan. Maksudnya detail cara untuk menunaikan solat, pergerakan berapa rakaat apa semua tu di dalam
inilah dalam riwayat tadi tu. Okey. Kemudian kita masuk kepada yang seterusnya, iaitulah yang berkaitan dengan puasa di dia menyentuh sikit tentang berkaitan dengan puasa Ramadan ni lah. Puasa Ramadan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia menyebutkan tentang bahawasanya antara hikmah ataupun tujuan puasa ni adalah untuk kita nak bersyukur bahawasanya kita ni boleh menyembah Allah SWT, boleh beribadah kepada Allah SWT. Kerana nak boleh sembah Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT ni bukan satu yang semua orang dapatlah, melainkan orang yang direzekikan oleh Allah SWT. Sebab tu Nabi Muhammad SAW ajar kepada kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu dan mensyukurimu, kemudian beribadah dalam keadaan yang terbaiklah kepadamu. Dan daripada syukur inilah yang akan menghasilkan asyukru li yuthmir at-taqwa. Syukur inilah yang akan menghasilkan at-taqwa. Dan disebutkan juga dalam buku ni bahwasanya Ramadan ni adalah salah satu cara untuk al-ihtifal bil hidayah. Cara untuk kita nak menyambut ihtifal ni, dia maksudnya perayaan lah, tapi kita merayakan hidayah ni, dan merayakan hidayah diberikan kepada kita ni adalah dengan jalan kita berpuasa, kemudian kita membaca Al-Quran. Maka kita menyambut perayaan menerima hidayah ni melalui kita berpuasa. Itu adalah perayaan untuk kita. Kenapa disebut sebagai perayaan? Kerana perayaan ni signifikannya macam kita bebas lah. Kita bebas kan. Kita boleh buat kalau perayaan Aidilfitri, kita boleh buat apa yang kita puasa kan. Dan sama juga macam bila kita sebut, kita menyambut hidayah ni dan merayakan hidayah ni melalui ibadah puasa dan Al-Quran. Kerana di situ kita menyambut kebebasan diri kita daripada hawa nafsu. Dan bila kita berpuasa, kita membebaskan diri kita ni daripada hawa nafsu, daripada pengaruh syaitan. Jadi itulah maksud merayakan hidayah ni. Dan ada dua ciri puasa yang disebutkan oleh Syekh Samih. Maksudnya dua ciri puasa ni, puasa ni boleh membentuk dua ciri dalam diri kita, iaitu quwwatul iradah wa saramatul azimah. Orang yang mempunyai kekuatan yang kuat dalam keinginan yang kuat dalam diri dia kan, keinginan yang kuat, keinginan untuk beribadah kepada Allah SWT kan, keinginan yang kuat, kemudian saramatul azimah. Azimah ni maksudnya sanggup menempuh kepayahan, kesusahan. Dia ada tekad yang tinggi lah dalam diri dia. Jadi dengan dua ciri ni mampu membentuk jiwa yang berkeinginan untuk mendapatkan redha Allah dan menjauhi larangan-larangan dia kan. Kerana kalau seseorang tu tidak ada quwwatul iradah dalam diri dia, tidak ada keinginan yang kuat, tidak ada kesanggupan dalam diri dia untuk nak mematuhi arahan-arahan Allah SWT, mematuhi perintah Allah SWT, dia akan cepat terjerumus ke dalam dosa dan maksiat lah. Okay. Dan kita masuk sedikit berkaitan dengan peperangan lah. Banyak peperangan lah yang berlaku di dalam bulan Ramadan di zaman Nabi Muhammad SAW ni. Sebagai contohnya, yang pertama disebut adalah Perang Badar lah. Yang ni memang kita tahulah. Perang Badar ni berlaku pada tahun kedua Hijrah. Dan berlaku dalam bulan Ramadan lah. Dan cuma bila berlaku peperangan Badar ni, kita tahu bahawasanya peperangan Badar ni berlaku dalam keadaan orang Islam ni dia sedikit dan orang musyrikin tu ramai. Jadi sebelum kita masuk peperangan ni, ada mukadimah sikit lah yang diberikan oleh Syekh Samih Al-Quraim ni. Disebutkan bahawasanya apabila berlaku banyaknya jihad di dalam bulan Ramadan ni, ini menunjukkan bahawasanya umat Islam ni adalah umat jihad. Umat jihad, umat yang bekerja lah. Bukan umat yang duduk rehat, duduk berserah, tak buat apa. Bukan umat yang duduk saja kan, tidak buat apa-apa, duduk santai kan.
tapi dia adalah umat yang bekerja, dan bukan semata-mata bekerja untuk mencari rezeki untuk diri sendiri sahaja. Itu memang bekerja lah, itu memang kita dituntut lah mencari nafkah kan. Tapi din bekerja untuk Islam itu juga adalah yang signifikan lah bila kita tengok dalam konteks peperangan-peperangan yang berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW ni. Dan satu ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah SWT itu telah membeli daripada orang beriman ni diri mereka, harta mereka, dan beli dengan apa? Beli dengan syurga. Maksudnya kalau mereka sanggup menyerahkan diri mereka, harta mereka ni untuk jalan jihad dan bekerja untuk Islam, maka Allah akan memberikan syurga kepada mereka. Jadi dia sebutkan sini, kalau ciri Islam itu sendiri, kalau ciri Islam dalam jihad itu macam tu, maksudnya banyak kalau kita tengok banyak jihad-jihad yang berlaku selepas itu, maka Nabi SAW tu sendiri sudah tentulah mujahid yang sangat hebat lah. Bahkan disebut dalam hadis riwayat Bukhari dengan Muslim, wallazi nafsi Muhammadun biyadihi lawadatu an aghzu fi sabilillah faqtul. Ada tiga kalilah Nabi SAW sebut ni. Maksudnya demi nyawa Muhammad ni, Nabi Muhammad SAW sendiri sebut, demi nyawa Muhammad yang di tangannya, iaitu Allah SWT, aku mahu lawadatu an aghzu, aku teringin, aku nak berperang di jalan Allah SWT, kemudian aku terbunuh. Kemudian aku berperang lagi, kemudian aku terbunuh lagi, kemudian aku perang lagi, kemudian aku terbunuh lagi. Jadi maksudnya itu sekali, sampai begitu sekali lah cita-cita Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahawasanya itulah Nabi Muhammad SAW ni sebagai seorang mujahid kan, sebagai seorang yang berjihad. Dan disebut bahawasanya Nabi Muhammad SAW ni bukan sekadar abid, tapi dia juga adalah, baginda juga adalah mujahid. Dan abid ni orang yang berteleku di tempat ibadah, dia solat, baca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga baginda juga adalah Nabi mujahid. Baginda adalah Nabi rahmat, tapi dalam masa yang sama juga baginda adalah Nabi jihad. Okey, tengoklah peperangan Badar yang berlaku pada tahun ke-2 Hijrah kan. Kalau kita tengok perang Badar ni, sebelum tu berlaku berlaku Sariyah Abdullah bin Jahsy lah. Sariyah Abdullah bin Jahsy, ataupun Nabi Muhammad SAW hantar Abdullah bin Jahsy sebagai perisik kan. Cumanya waktu hantar tu dalam bulan haram kan. Dan Abdullah bin Jahsy yang bersama dengan dia yang pergi merisik tu telah membunuh salah seorang Amru al-Hadrami. Dan daripada sinilah turunnya ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Yang mana ayat ni menyebut tentang mereka bertanya kepada engkau tentang bulan-bulan haram kan. Qul qitalun fihi kabir. Allah kata membunuh ataupun berperang di dalam bulan haram ni adalah besar di sisi Allah SWT. Tapi Allah sebut lagi selepas tu, qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah. Tapi orang-orang yang menghalang jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni, wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi, kemudian ingkar pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, halang orang masuk masjid Allah Subhanahu Wa Taala, Masjidil Haram, itu lebih akbaru 'inda Allah, lebih besar. Kerana orang Quraisy pada ketika itu cuba, bila nak berlakunya peperangan Badar, mereka cuba menggunakan kes Amru al-Hadrami ni sebagai sebab lah, sebagai sebab untuk menjadi tercetusnya peperangan Badar ni lah. Sebagaimana kita tahu, Rasulullah SAW dengan para sahabat ni asalnya keluar untuk ambil baliklah barang-barang mereka yang telah didagangkan, ataupun kafilah Quraisy ni cuba nak pergi jual di Syam. Tapi kerana mereka tahu lebih awal, orang Quraisy tahu lebih awal, maka mereka hantar utusan balik ke Mekah, dan orang di Mekah mempersiapkan tentera lah, dan akhirnya bertemulah mereka di Badar. Berlakulah peperangan Badar sebagaimana yang kita tahu. Dan di Badar ni pula
kita tahu ada banyak peristiwa lah yang mana Nabi Muhammad SAW sendiri dia tidak memaksa, baginda tidak memaksa sahabat untuk nak perang bersama-sama kan, tetapi baginda mendapatkan persetujuan, baginda mendapatkan persetujuan, yang mana kalau kita tengok persetujuan yang baginda Nabi Muhammad SAW dapatkan ni sangat peristiwa yang sangat menyentuh hati lah, peristiwa yang sangat menyentuh hati. Kerana kalau bila baginda Nabi SAW tanya kepada kaum muhajirin, mereka telah bersedialah. Imdi lima amarakallah fa nahnu ma'ak. Maksudnya orang muhajirin ni bersedialah sebab mereka dah hidup bersama dengan Rasulullah SAW, jadi sudah tentu tidak ada masalah. Tapi orang Ansar macam mana pula kan? Orang Ansar nak keluar daripada Madinah, kalau kita ingat balik, bai'ah mereka adalah untuk melindungi Nabi ketika di Madinah. Tapi macam mana pula sekarang kan? Nak kena keluar dari Madinah bertemu orang musyrikin di Badar kan? Jadi Nabi pun minta pendapat mereka lah, asyiru alayya ayyuhan nas. Jadi lamalah, barulah pada ketika tu bangun Sa'ad bin Mu'az daripada orang Ansar. Dia berkata laka annaka turiduna ya Rasulullah. Kalau kita tengok tadi asyiru alayya ayyuhan nas kan, maksudnya Nabi Muhammad SAW bagi Nabi SAW minta daripada sebenarnya minta daripada orang Ansar, tapi Nabi SAW menggunakan perkataan an-nas, wahai manusia. Berilah bagilah satu isyarat pada aku kan, boleh ke tak nak keluar sekali pergi perang ni kan. Kemudian Sa'ad bin Mu'az daripada Ansar bagi ketika tu yang memahami maksud Rasulullah SAW ni, dia menyebut laka annaka turiduna ya Rasulullah, seakan-akan kau maksudkan kami ya Rasulullah. Jadi Rasulullah berkata ajal. Jadi Sa'ad pun cakap laqad amanna bika wa sadaqna wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haqq wa a'tainaka dzalika uhudana wa mawathiqana 'ala sam'i wa ta'ah. Maksudnya panjang lagi lah yang Sa'ad bin Mu'az cakap ni, cumanya akhirnya Sa'ad bin Mu'az bersetujulah memberikan kata setuju mewakili Ansar untuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW dalam Badar. Kemudian kita tengok juga dalam perang Badar ni antara doa Nabi yang masyhur, Allahumma in tuhlika hadhihi al-isabah al-yawm la tu'badan. Ya Allah, kalau ni batalion ni pasukan ni dikalahkan pada hari ini, engkau tidak akan disembah lagi selepas ni kan. Dan kat sinilah kita tengok bahawasanya Allah menurunkan malaikat lah untuk membantu orang Islam yang sedikit pada ketika tu. Dan ada disebutkan 3 sebab lah kenapa orang Islam boleh menang pada ketika tu dalam peperangan Badar. Yang pertama adalah disebabkan akidah yang kukuh dalam diri mereka. Kemudian contoh kedua hasanah daripada Nabi Muhammad SAW, baginda adalah orang yang terlibat kan, orang yang first lah terlibat dalam perang Badar kan, dan bersama-sama dalam peperangan kan, bukan sekadar bagi arahan tapi terlibat bersama-sama sehingga jatuh kan, terjatuh kain di ridak di bahu dia kan. Kemudian pemilihan orang yang sesuai di kedudukan ataupun tempat yang sesuai kan, kerana baginda telah memilih misalnya sewaktu 3 lawan 3 tu kan, kita tahu kan dipilih siapa, dan akhirnya yang menjadi panglima pun siapa, akhirnya berjayalah menang dalam peperangan Badar. Kemudian saya tinggal masa tak berapa banyak, jadi ada 313 orang yang pergi berperang di kalangan orang Islam. Cumanya daripada 313 tu, yang ni disebut dalam buku Syekh Samih ni lah, 305 yang betul-betul join. Ada 8 orang lagi dia tak join. Tapi tak join ni bukan sebab tak mau join lah, tapi sebab ada keuzuran tertentu. Keuzuran bagi Sayyidina Uthman dia tidak dapat nak bersama dalam peperangan Badar ni kerana Ruqayyah, isteri Sayyidina Uthman ni lah, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sakit tenat lah pada ketika tu, sakit teruk. Dan Ruqayyah ni dia meninggal pada bulan Ramadan jugalah. Jadi itu peristiwa jugalah yang berlaku dalam bulan Ramadan, yang mana Ruqayyah ni meninggal dalam keadaan Nabi Muhammad SAW tak ada tepi dia. Maksudnya ayah dia tak ada tepi dia, ayah dia pergi berperang, ayah dia pergi berjihad kan. Jadi itu pengorbanan lah kan. Maksudnya
anak tidak sempat melihat wajah ayah buat kali yang terakhir, ayah pun tak sempat lah nak bercakap dengan anak buat kali yang terakhir. Dan cumanya Sayyidina Osman lah yang balik menjaga isteri dia. Dia dah keluar waktu tu, Sayyidina Osman dia dah keluar, cuma diberikan keuzuran lah balik sebab tenatnya Ruqayyah ni. Jadi itu juga antara peristiwa yang berlaku di dalam bulan Ramadan, iaitu meninggalnya Ruqayyah ni. Kemudian peristiwa yang seterusnya adalah disebutkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Ini juga berlaku di dalam bulan Ramadan, iaitu Zainab binti Khuzaimah ni disebut sebagai Ummul Masakin. Ummul Masakin ni mak kepada orang-orang miskin lah. Disebut sebagai Ummul Masakin kerana dia ni banyak memberi makan kepada orang miskin, membantu orang miskin, dan kerana kasihnya Nabi Muhammad SAW kepada Zainab ni dengan kebaikan dia tu, maka Zainab ni dikahwinilah oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga peristiwa yang lain adalah lahir cucu Nabi Muhammad SAW, iaitu Hasan bin Ali bin Abi Talib pada tahun ketiga Hijrah dalam bulan Ramadan juga. Yang mana pada tahun ketiga Hijrah ni tahu berlakunya peperangan Uhud. Peperangan Uhud kan, tapi berlaku dalam bulan Syawal lah. Dan kita tahu Sayyidina Hasan dan Husain ni adalah cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa yang seterusnya adalah peristiwa peperangan Uhud tu sendirilah. Tapi Uhud ni dia tidak berlaku dalam bulan Ramadan, dia berlaku dalam awal Syawal, dalam bulan Syawal. Cumanya disebut dalam ni bahawasanya persediaan tu telah berlaku di dalam bulan Ramadan lagi lah. Persediaan untuk ke medan Uhud, persediaan untuk masuk ke peperangan Uhud tu telah berlaku di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Dan situasi dia adalah situasi macam mana boleh berlaku perang Uhud ni, kita tahulah selepas berlaku perang Badar, orang-orang Quraisy dia tak puas hatilah mereka boleh kalah dengan tentera Islam yang sikit ni. Dan jadi mereka mula merancanglah. Dan dalam masa yang sama orang Quraisy ni mereka ada hubungan yang baik dengan Yahudi di Madinah. Dan Yahudi di Madinah pun mereka bercakap benda yang samalah dicakapkan oleh orang Quraisy di Mekah. Dan Nabi tahulah kat situ apa yang berlaku, apa yang dirancangkan oleh orang Quraisy. Dan akhirnya mereka mempersiapkan tentera lah, seramai 1000 tentera Islam, dan bertemu dengan 3000 tentera Quraisy lah. Dan kita tahulah yang maksudnya pada peringkat awal dalam peperangan Uhud ni telah menang sebenarnya kan. Tapi bila tentera-tentera pemanah yang turun daripada bukit tidak ikut arahan Nabi Muhammad SAW, Khalid yang pada ketika tu, Khalid Al-Walid yang berselindung ataupun bersembunyi di belakang bukit, terus kan dia attack daripada belakang bukit kan. Jadi berlaku kucak-kacir lah dalam saf umat Islam pada ketika. Jadi itu peperangan Uhud lah. Sehingga Nabi Muhammad SAW sendiri cedera tu lah pada ketika tu. Kemudian selingan lah sebelum masuk ke dalam peperangan yang seterusnya, Syekh Samih menyebutkan bahawasanya Nabi ni beriktikaf. Tambah lagi Nabi beriktikaf ni pada 10 malam akhir setiap tahun. Dan pada tahun kewafatan Nabi Muhammad SAW dia beriktikaf 20 malam lebih awal lah daripada tu. Dan hadis yang kita biasa dengar, kerana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr shuddu mi'zarahu, idza dakhala al-ashr al-awakhir shuddu mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Maksudnya bila masuk saja 10 malam akhir ni, Nabi Muhammad SAW ni dia mengetatkan ikatan pinggang ni, maksud dia menjauhilah isteri-isteri dia. Kemudian dia bangun malam, kemudian dia mengejutkan ahli-ahli keluarga dia. Jadi ini sunnah yang kita boleh contohilah dalam bulan Ramadan ni. Untuk bangun malam, kalau tak mampu pergi ke masjid, ketika di masjid, kita qiyam di rumah lah. Kemudian peristiwa yang seterusnya adalah peristiwa Khandaq. Peristiwa Khandaq ni pun sebenarnya bukan berlaku di dalam bulan Ramadan, tapi dia persediaan, sebab dia berlaku di dalam bulan Syawal. Peperangan Khandaq ni berlaku di dalam bulan Syawal, tapi persediaan tu berlaku di dalam bulan Ramadan lagi lah, yang mana kita tahu mereka menggali parit kan, menggali parit Khandaq yang dicadangkan oleh Salman Al-Farisi tu. Dan
sudah tentulah persediaan yang sangat banyak diperlukan untuk menggali parit di sekeliling Madinah tu. Jadi itu perang Khandaq lah. Jadi kalau kita nak cerita detail perang Khandaq ni dia akan ambil masa. Cuma kita ambil sikit-sikit lah. Kemudian Fathul Mekah juga berlaku, iaitu pembukaan kota Mekah di mana umat Nabi Muhammad SAW ni, umat Islam pada ketika tu dapat balik ke Mekah semula, dapat ambil balik Mekah tu, dapat duduk di Mekah balik pada tahun ke-8 Hijrah lah, pada tahun ke-8 Hijrah dalam bulan Ramadan juga. Kemudian berlaku peperangan pada tahun ke-9 Hijrah. Cumanya Syekh Samih menyebut dalam buku dia ni pada bulan Ramadan, tapi bagi saya nampak ada kesilapan sikit lah. Sebenarnya bukan bulan Ramadan, tapi dia bulan Rejab lah, maksudnya 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan pada tahun ni kita tahu dia dikenali sebagai Amut Taubah ataupun Amul Wufud pada tahun 9 Hijrah ni lah. Sebab apa dikenali sebagai Amut Taubah? Kerana peperangan Tabuk ni satu peperangan yang sangat susah lah. Sehingga kan Allah sebut dalam Al-Quran, laqad taballahu 'alan nabiyyin wal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maksudnya peperangan Tabuk ni sangat susah, sehingga mereka terpaksa jalan yang sangat jauh lah, jalan sangat jauh. Minta maaf, saya salah baca tadi. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usrah. Allah telah mengampunkan nabinya dan ansar yang mengikutinya pada sa'atil usrah, pada saat kesusahan. Susahlah perang Khandaq, perang Tabuk ni, kerana mereka terpaksa keluar ke tempat yang jauh untuk bertemu dengan tentera Rom lah pada ketika tu, tentera Rom sebanyak 300,000 orang. Tetapi akhirnya peperangan ini tidak berlaku lah. Cumanya mereka keluar tu memang sangat teruk lah, sehingga kan diceritakan dalam riwayat bahawasanya kurma tu di-share sesama-sama mereka untuk mereka hisap kan. Maksudnya bekalan makanan tu dah tak ada, jadi untuk bertahan beberapa hari mereka ambil kurma dan hisap seorang sikit kan. Dapat rasa hisap kurma tu bagi ke orang lain pula, hisap kurma bagi ke orang lain. Bukan makan, tak boleh telan ke tidak, orang lain tak dapat kan. Jadi masing-masing hisap kurma je untuk dapatkan rasa kurma tu kan. Sehinggalah disebut Abu Bakar nak kata betapa susahnya. Abu Bakar sampai cakap, ayamutun nas atshan wa Rasulullah fihim. Adakah manusia akan mati kerana kedahagaan sedangkan Rasulullah bersama dengan mereka kan, dalam peperangan ni lah kan. Jadi Abu Bakar pun minta Rasulullah, ya Rasulullah, dia minta Rasulullah doakan kepada mereka kan, minta Allah memudahkanlah mereka kan. Dan akhirnya tidak berlakulah peperangan. Dan peristiwa yang seterusnya yang saya nak kongsikan, boleh lagi last lah, boleh tidak kan? Peristiwa yang akhir saya nak kongsi, iaitu peristiwa orang Taif mula masuk Islam. Iaitu berlaku pada tahun 9 Hijrah ni lah. Sebab tu dia dikenali sebagai Amul Wufud. Tahun Wufud ni Wufud ni macam tetamu ataupun wakil lah, wakil daripada satu kawasan. Kalau macam ni wakil daripada Taif kan, utusan tahun penerimaan utusan. Pada tahun 9 Hijrah ni, pada bulan Ramadan ni berlakunya orang Taif ni datang ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab kita tahu kan peristiwa ketika Nabi SAW berdakwah di Taif pada ketika dulu, sebelum semua peristiwa ni lah. Orang Taif kan menolak Nabi Muhammad SAW kan. Mereka tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW sehingga dibaling batu dan sebagainya. Jadi bila dakwah Nabi Muhammad SAW semakin besar, kemudian jajahan ataupun kita kata kawasan yang dibuka tu semakin besar kan, kawasan yang dimiliki oleh orang Islam semakin besar,
Bahkan dalam perang Tabuk tadi pun orang Rom tarik diri kan. Jadi nampaklah kehebatan orang Islam pada ketika tu, dan orang Taif mula berfikir balik. Orang Taif mula berfikir balik, adakah mereka nak duduk macam tu saja kan. Maksudnya orang Islam ni boleh saja ambil tempat mereka kan, kalau mereka tidak ikutlah kan, tidak masuk Islam. Dan diceritakan bahasanya orang Taif yang pertama pergi jumpa dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah pembesar Taif sendirilah, iaitu Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ni pergi jumpa dan kemudian dia masuk Islam lah. Dan kemudian dia kata kepada Nabi, dia nak ajak kaum dia nak dakwah kepada kaum dia, nak ajak kaum dia masuk Islam. Tapi Nabi kata kepada dia, hati-hati. Nabi kata kepada dia, hati-hati. Takut nanti kaum dia apa-apakan dia. Dan memang sungguhlah kaum dia apa-apakan dia, kaum dia ni bunuh dia. Bila dia balik jumpa dengan kaum dia kan, sebab Urwah ni kata kepada Nabi, aku ni pembesar di kalangan mereka kan. So kalau aku cakap mereka boleh ikut lah, tapi Urwah tersilap lah. Maksudnya Nabi sendiri lebih kenal tentang kaum dia lah daripada dia kan. Maksudnya bila Urwah balik kepada kaum dia tu lebih loyal kepada Al-Latta dan Al-Uzza berbanding kepada dia. Dan akhirnya dia dibunuh lah. Cumanya selepas tu bila berlaku semua ni, perang Tabuk apa semua ni, mereka cuba lagi kan. Maksudnya mereka tak mau lah, maksudnya kawasan umat Islam semakin besar. Jadi bila orang dia Taif ni nak berdagang, mereka tidak dapat elak lah. Nak berniaga, mereka tidak dapat elak akan berniaga dengan orang Islam. Jadi di situ ada masalah pula lah di sudut ekonomi mereka kan. Jadi mau tak mau mereka kenalah pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan di situlah mereka hantar utusan beberapa orang. Ada Abdul Yalil, nama dalam riwayat tu disebut Abdul Yalil kan. Bahkan dalam hadis yang Nabi sebut tentang peristiwa dia dibaling batu ketika dakwah di Taif tu pun dia sebut Abdul Yalil juga kan. Jadi Abdul Yalil ni pergilah dengan beberapa orang dan mereka duduk di Madinah selama beberapa ketika. Dan bahkan bila bersama dengan Nabi Muhammad SAW ni duduk di Madinah pada ketika tu, mereka rasa takut-takut lagi sehingga kan bila mereka tidur malam, mereka minta salah seorang daripada mereka akan berjagalah supaya takut orang Islam ni datang bunuh mereka kan. Tapi sebenarnya tidak berlaku macam tu pun, itu sangkaan mereka saja kan. Dan akhirnya salah seorang daripada mereka iaitu apa nama dia, Uthman bin Amru. Kalau tak silap saya Uthman bin Amru, saya tak ingat nama dia. Tapi ada disebutkanlah dalam buku ni Uthman ni dia maksudnya dia memang belajar betul-betul lah ketika dia duduk bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tu kan. Maksudnya bila Rasulullah tak ada, dia akan belajar dengan Abu Bakar. Bila Abu Bakar tak ada, dia akan belajar dengan Rasulullah SAW pula tentang Islam. Cumanya mereka ni sebelum mereka balik ke Taif, mereka ada buat negotiation dah. Mereka nego dengan Nabi SAW tentang keislaman mereka. Apa yang mereka nego? Mereka minta Nabi SAW, mereka kata boleh kami nak masuk Islam, maksudnya boleh kaum kami nak masuk Islam, tapi ada dua benda lah. Mereka minta bagi tempoh sehingga 3 tahun lah supaya berhala mereka ataupun apa yang mereka sembah tu dikekalkan sehingga 3 tahun. Kemudian yang kedua adalah mereka minta gugurkan kefarduan solat daripada kaum mereka. Jadi dua ni minta kan. Jadi kalau kita tengok dua ni benda yang sangat besar lah kan. Macam mana boleh minta Nabi tangguhkan untuk mereka masih sembah patung-patung mereka lagi kan, dan dalam masa yang sama mereka tak solat pula kan. Jadi ini dua benda yang besar. Mereka cuba nego dengan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berjaya lah. Tidak berjaya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW memang tolak lah. Nabi Muhammad SAW tolak. Nabi Muhammad SAW tolak kerana Nabi Muhammad SAW cakap hadis riwayat, ada hadis tu saya cuba cari sekejap. Tapi dalam hadis tu dia menyebutkan bahawasanya kaum tidak ada kebaikan pada keislaman seseorang
yang tidak solat. Tidak ada kebaikan pada keislaman seseorang yang tidak solat lah. Jadi di situlah maka akhirnya bila nego mula-mula daripada 3 tahun turun 2 tahun. Bila turun 2 tahun, turun setahun pula kan, yang tak mau hancurkan bahala tadi. Tapi akhirnya mereka janjilah akan hancurkan. Cuma mereka minta, bukan mereka yang hancurkan, cumanya mereka minta hantar orang untuk pergi hancurkan. Bukan mereka yang buat, kerana kalau mereka yang buat mungkin akan memberikan kesan lah dari sudut hubungan mereka dengan kaum mereka kan. Jadi selepas itulah Rasulullah menghantar Sariyah Abu Sufyan untuk menghancurkan bahala mereka tu. Dan mereka terima Islam, masuk Islam, ambil solat. Solat tu pun mereka terima, kefarduan solat, dan maksudnya negotiation mereka tak berjaya lah kan. Dan akhirnya maksudnya orang Taif pun masuk Islam lah. Jadi maksudnya doa Nabi Muhammad SAW pada ketika satu dulu yang dia dibaling batu sehingga malaikat offer dia untuk angkat gunung nak timpakan ke atas orang Taif ni, Nabi doa kan, mudah-mudahan ada keturunan mereka yang akan masuk Islam kan. Jadi ada, alhamdulillah akhirnya ada kan, berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW sendiri kan. Jadi itu kesabaran Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa ni, Taif masuk Islam ni berlaku pada bulan puasa lah, yang disebut oleh Syekh Samih dalam buku dia. Bahkan mereka yang wakil-wakil Taif yang datang ni, ketika melihat orang Islam berpuasa ni, mereka pun cuba berpuasa mengikut cara puasa umat Islam lah sebelum mereka masuk Islam tu sendiri. Jadi itulah konten ataupun intipati daripada buku ni. Dan Syekh Samih menyebutkan maksudnya selain daripada fadilat Ramadan tu, yang tu kita sedia tahu dah lah kan. Cuma dia menyebutkan dengan berlakunya banyak peristiwa ni, dia kata Ramadan ni kita kalau boleh jadikan setiap Ramadan ni adalah munasabah ataupun satu peristiwa yang kita boleh ambil peluang. Ramadan ni satu masa yang kita boleh ambil peluang untuk jihad, intisar dan taqaddum. Ada 3 perkara, jihad, intisar dengan taqaddum. Maksudnya dalam konteks kita, jihad kita bukanlah jihad sebagaimana Nabi Muhammad SAW lah, sudah tentulah bukan pergi perang semua kan. Jihad kita kalau dalam konteks kita sebagai seorang Muslim, jihad untuk kita mengerjakan ibadah-ibadah kita kan. Kesungguhan dalam mengerjakan ibadah kita, kesungguhan dalam nak mengajak orang kepada kebaikan kan, melarang orang daripada. Kemudian intisar, kemenangan-kemenangan kan. Macam mana dalam Ramadan ni kita boleh menang. Kalau menang dalam konteks, kalau diri kita sendiri menang ke atas hawa nafsu kita, berjaya keluar dari Ramadan tu, kita lebih berjaya daripada Ramadan yang tahun lepas. Kemudian juga taqaddum, semakin maju lah kan. Kalau kita tengok daripada satu Ramadan ke satu Ramadan yang berlaku dalam hidup Nabi Muhammad SAW ni, ada banyak kemajuan yang berlaku kan. Misalnya dalam perang Badar, berlaku dalam Ramadan, akhirnya Quraisy kalah, umat Islam semakin luas lah, boleh pergi kan dakwah dia. Kemudian berlaku pula peperangan Uhud, berlaku semakin luas lagi kan. Kemudian berlaku pula perang Khandaq, Fathul Mekah. Maksudnya semakin luas kan, semakin maju. Jadi itu yang kita boleh nilai kepada diri kita sendiri. Adakah dengan kita melalui Ramadan tahun demi tahun ni, kita semakin bertambah kualiti diri kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin di sisi Allah SWT. Bahkan juga di dalam masyarakat kita lah, sumbangan kita di dalam masyarakat kita. Jadi itu yang kita boleh nilai dan muhasabah sama-sama lah. Jadi itulah secara ringkas apa yang saya boleh kongsikan daripada buku Ma'an Nabi fi Ramadan ni. Mudah-mudahannya bermanfaat untuk kita melihat menilai balik peristiwa sirah ni Nabi Muhammad SAW sepanjang bulan Ramadan. Kemudian kita boleh memuhasabah diri kita lah untuk menilai diri kita balik. Kalau Ramadan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat macam tu, maksudnya menjadikan mereka ni semakin maju, dakwah mereka semakin berkembang, semakin meluas, dan semakin ramai orang bersama dengan mereka. Jadi macam mana pula kita Ramadan kita kan? Jadi Ramadan kita adakah menjadikan kita semakin baik, khususnya untuk diri kita sendiri, dan kualiti diri kita semakin baik di sisi Allah. Tanya supaya kita tidak lalui Ramadan ni sebagai rutin saja kan. Kalau lalui sebagai rutin saja, tidak ada perkembangan apa-apalah, tidak ada, maksudnya sama sajalah.
masuk Ramadan kita akan solat tarawih, baca Al-Quran banyak. Tapi lepas Ramadan habis macam tu balik kan, sama balik kan. Tidak ada peningkatan. Jadi itu yang sama-sama kita nak usahakan insya-Allah. Wallahu alam. Ada yang baik tu datang daripada Allah SWT. Yang kurang dan lemah saya minta ampun, minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan sepanjang mengulas buku ni lah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Saya serah balik kepada Widat, kepada akhir Widat. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair kepada Ustaz Abdul Rahman. Ustaz, saya nak tanya sikit. Kalau terjemahan bahasa Melayu bagi tajuk dia Ramadan bersama Nabi. Betul. Saya ada jumpa lah di internet. Bersama Nabi. Ramadan bersama Nabi itu tulisan siapa tu yang di internet tu? Katanya di sini Syekh Samir Qurayyim. Mana tak pastilah. Tapi kalau ikut terjemahan dia, ma'an Nabi fi Ramadan ni bersama Nabi di dalam bulan Ramadan lah. Kalau bersama Ramadan, macam mana tadi? Bersama Ramadan bersama Nabi Muhammad SAW. Oh, Ramadan bersama Nabi Muhammad SAW. Boleh juga ke? Tak jauh sangat lah. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi insyaAllah dalam banyak-banyak poin tadi, satu poin yang sangat menarik lah pada saya, bahawa dia ditengok balik banyak peperangan dalam Islam pada zaman Nabi ini berlaku, kalau bukan dalam bulan Ramadan pun sekitar bulan Ramadan. Menunjukkan bahawa bulan Ramadan ni bulan yang pada zaman Nabi tu, kalau kita tengok sebagai contohnya kan, contoh kepada kita, bulan Ramadan ni bulan yang produktif lah, bulan yang membuahkan hasil. Jadi insyaAllah kita pun sebagai pengajarannya kena jadikan bulan Ramadan kita pun bulan yang lebih produktif daripada bulan-bulan lain insyaAllah. Dan sebelum saya menutup majlis, sukalah saya kongsikan satu quote lah yang pernah disampaikan oleh cikgu saya. Dia kata, bila masuk bulan Ramadan ni, jadilah hamba Rabbani, janganlah jadi hamba Ramadani. Hamba kepada Tuhan, bukan hamba kepada bulan lah. Jadi wallahu alam. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih yang teramat banyak kepada Ustaz Abdul Rahman kerana sudi sama pada pagi ke tengah hari ini. Jadi dengan itu berakhirlah kita punya sesi pada tengah hari ini, dan kita tutup dahulu sesi kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kifarah.